Macam yang kita cakap tadi Kak Lang, kita ada tetamu istimewa, apapun kita alu-alukan kehadiran yang berhormat Dato' Iwan Benedict, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Selamat petang Dato'. Selamat petang Dato'. Selamat petang DJ Kak Lang dan juga Azian. DJ Azian. Ya. Terima kasih sudah jemput. Iya, Okey. dan juga Azian kita turut mengalulukanlah ya, turut mengiringi yang Datuk pada waktu ini ialah Setiausaha Bahagian Pembangunan Koperasi, Penjajah dan juga Peniaga Kecil iaitu Azizul Alias dan Selamat juga Timbalan datang. Pengarah Penyiaran Sabah Encik Sair Saiman ya. Terima kasih untuk mengiringi Datuk pada waktu ini. Okey, dan yang pasti hari ini yang berhormat Dato' akan bercakap mengenai program pembangunan premis ataupun tamu desa Sabah dan Sarawak untuk tahun 2024. Dan untuk permulaan mungkin Dato' boleh Sedikit kongsikan pengenalan lah, pengenalan tamu desa ni. Ya, tamu desa ini adalah satu istilah yang kita pilih di Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi untuk merujuk kepada tamu-tamu community di Sabah dan Sarawak yang sememangnya kita tahu diadakan paling kurang seminggu sekali di seluruh Sabah dan juga di Sarawak. Dan untuk program ini pelaksanaan naik taraf ataupun bina baru premis tamu desa bertujuan untuk kita menyediakan kemudahan infrastruktur yang lebih baik, ruang niaga kepada peniaga-peniaga di tamu-tamu community ini di seluruh Sabah Sarawak, terutama di luar bandar. Bandar. Secara tidak langsung Bapak ini meningkatkan kegiatan ekonomi mereka masing-masing. Betul, ya. ya. Baiklah Datuk, dari mana agaknya tercetusnya idea ya untuk melaksanakan program pembangunan premis ataupun tamu desa di Sabah dan Sarawak ni? Ya, idea ini datang daripada tiga. Yang pertamanya hasil lawatan kita dalam sepanjang saya berkepimpinan di Sabah ini terutamanya telah turun padang banyak kali tamu-tamu, bukan hanya di kawasan yang saya wakili yaitu di Kadamayan atau di Pinampang, tapi di seluruh Sabah. Begitu juga kesempatan melawat di Sarawak. Begitu banyak keadaan infrastruktur tamu-tamu community ini yang memerlukan penaik-tarapan ataupun dibina baru dengan kemudahan yang lebih baik. Yang kedua itu karena saya juga anak penjajah, peniaga kecil nih, ibu saya berjual pernah berjual di tamu, berjual di tepi jalan, dan sampai sekarang nih ibu saya masih bertani untuk menjual hasil tani dia. Dan yang ketiga ini tercetus melalui sisi libat urus belanjawan yang kita adakan di Sabah bagi wilayah Borneo tahun lepas. Dalam kita merangka cadangan belanjawan tahun 2024, kita adakan satu libat urus dengan pemegang taruh kita, yaitu perusahaan mikro kecil sederhana, koperasi penjajah peniaga kecil. Dan antara yang dicadangkan itu adalah bagaimana kerajaan melalui Kuskop menyediakan premis ataupun kemudahan yang lebih baik untuk peniaga-peniaga kecil ini, termasuk di tamu-tamu. Jadi semua ini, tiga perkara ini telah kita jadikan sebagai asas untuk membangunkan program projek premis tamu desa yang kita kemudiannya bincang dengan Perdana Menteri, kemukakan kepada Kementerian Kewangan, dan seperti mana diumumkan dalam belanjawan 2024 itu 20 juta diperuntukkan tahun ini melalui kementerian saya, Koskop, untuk menjayakan projek tamu desa ini. Jadi saya ucap terima kasih kepada Perdana Menteri, Kementerian Kewangan, dan terutama saudara Azizul alias yang banyak bertanggungjawab memastikan projek ini berjalan dengan lancar, dimulahkan dan dijayakan di seluruh Sabah dan Sarawak. Iya. Okey, tiga perkara tersebutlah yang membuatkan tercetusnya idea untuk buat tamu desa. Dan mungkin juga Datuk boleh kongsikan bagaimana program pembangunan premis ataupun tamu desa ini dilaksanakan. Ya, seperti mana saya nyatakan tadi, tahun ini kita diperuntukkan 20 juta. Bagi fasa pertama 10 juta telah dilaksanakan, yaitu 9 juta bagi pelaksanaan tamu desa, 1 juta pula kita salurkan kepada gabungan penjajah peniaga kecil, sebab yang itu juga telah diumumkan oleh Perdana Menteri semasa perasmian
Hari Penjajah Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan yang kita adakan di Penampang pada bulan Disember tahun lepas. Dan daripada 9 juta fasa pertama itu sebanyak 36 tamu desa di Sabah telah dinaik taraf ataupun dibina baru tahun ini. Itu di Sabah. 36 di seluruh Sabah, manakala di Sarawak pula sebanyak 13 tamu desa itu sedang dinaik tarapkan. Ya, dan sudah banyak yang siap. Masih ada beberapa yang sedang dibina, dan saya secara pribadi akan memantau pelaksanaan ini. Kita telah serahkan punca kuasanya kepada pegawai penguatkuasa, yaitu pegawai-pegawai daerah, untuk memastikan projek ini berjalan dengan lancar lah. Dan saya sangat berpuas hati dengan prestasi semasa, walaupun di 1-2 tempat itu ada kekangan masalah dari segi bakalan bahan binaan, itu kita ambil kira, tetapi secara amnya saya sangat berpuas hati. Di Penampang misalnya 3 daripada 4 projek itu sudah siap sepenuhnya. Besok ini saya akan ke Sepitang untuk meresmikan tamu desa di Sepitang, kawasan gerai yang dipohon oleh masyarakat di situ pada tahun lepas yang sudah siap. Itu kemudian baru Datuk yang Sepitang. Itu baru, tamu yang baru, kawasan berniaga yang baru. Kemudian di Kuala Penyu sebelah petang besok saya, Saudara Azizul, dan pegawai-pegawai kementerian akan singgah di Kuala Penyu pula untuk menyerahkan 2 projek yang sudah siap itu kepada pejabat daerah ataupun kepada Persatuan Penjajah yang telah memohon kepada kementerian pada tahun lepas untuk dinaik taraf. Ini antara projek yang sudah siap dan kita sudah boleh serahkan kepada pejabat-pejabat daerah lah. Kuala Penyu pun di kawasan Pekan tu lah, ya? Itu di kawasan Pekan. Pekan kan? Di luar kawasan perkadaran, ya. Okey. Sebab tamu desa ni merupakan antara tarikan bah. Bukan setakat peniaga-peniaga tu meningkatkan taraf ekonomi diorang, tapi kita yang datang pergi membeli pun suka, sebab di sana ada macam-macam hasil-hasil tanaman yang dijual, ya. Betul. Jadi Datuk, perancangan jangka pendek dan juga jangka panjang KUSKOP lah untuk pelaksanaan program tamu desa ni, Datuk. Perancangan jangka masa pendek itu kita sedang berbincang dengan Kementerian Kewangan untuk pelaksanaan fasa 2. Yang mana masih ada 10 juta yang kita mohon untuk disalurkan ke kementerian kita, Kementerian Pembangunan Usaha dan Koperasi, supaya kita boleh laksanakan. Ya, daripada 10 juta fasa 2 ini, saya sudah setuju 7 jutanya disalurkan kepada Sarawak. 3 juta itu akan disalurkan untuk naik taraf ataupun bina baru tamu-tamu desa di Sabah. Manakala untuk jangka masa panjang, dalam penyediaan belanjawan tahun 2025, kita telah kemukakan kepada Kementerian Kewangan supaya inisiatif ini dijadikan inisiatif tahunan Kementerian Usahawan dan Koperasi. Karena masih banyak tamu-tamu desa di Sabah dan Sarawak ini yang memerlukan bantuan, terutama kemudahan infra yang lebih baik. Dan juga kita boleh mewujudkan premis-premis baru, ruang niaga kepada peniaga-peniaga kecil di luar bandar. Masih banyak yang berjual di luar kawasan sekolah misalnya, kawasan di luar kawasan hospital atau di tempat-tempat strategik. Selagi ianya dibenarkan untuk dibina kemudahan yang lebih baik, pada saya kerajaan harus salurkan bantuan yang diperlukan. Ya, saya nampak banyak yang bawa kanupi dan sebagainya. Yang itu saya fikir boleh digantikan dengan kemudahan yang lebih baik. Yang penting tidak dibina dalam kawasan reserve jalan raya, bukan dalam reserve tanah yang tidak membolehkan kita bangunkan premis tamu desa. Dan dalam masa yang sama, kita juga galakkan peniaga-peniaga di tamu-tamu desa ini untuk menubuhkan koperasi. Ini sebagai satu rancangan jangka masa panjang supaya mereka bukan hanya menggunakan tempat ini, tapi menubuhkan koperasi peniaga kecil ataupun koperasi penjajah ataupun koperasi usahawan tamu di tapak-tapak ini, supaya ada apa yang saya cakap, sense of ownership ataupun ada satu semangat kebertanggungjawaban untuk memelihara
menggunakan tamu desa ini dengan baik dan juga sama-sama berpikir bagaimana untuk maintain ataupun memelihara kemudahan yang telah disediakan. Karena mungkin 3-4 tahun akan ada kerusakan barangkali. So kalau ada koperasi itu ditubuhkan atas perkongsian tanggung jawab itu, mereka boleh keluarkan dana untuk menyelenggara tamu desa di mana tempat mereka berjualan itu. Itu adalah rancangan jangka masa panjang kita. Dalam masa yang sama kita menyediakan skim-skim yang bersesuaian. Skim usahawan tamu di bawah Tokoh Nasional, skim pembiayaan mikro untuk penjajah peniaga kecil di bawah Bank Rakyat. Selain itu, skim di bawah Amanah Ikhtiar Malaysia. Kemudian geran bantuan di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia apabila penjajah peniaga kecil itu menubuhkan koperasi tamu desa dia. Ini semua adalah rancangan jangka masa panjang yang kita mahu rangkumkan dalam pelaksanaan tamu desa ini. Okey, itu orang bilang perancangan jangka panjang dan juga pendek Kuskop bagi pelaksanaan program tamu desa. Apapun Dato', kita akan berehat seketika. Kita mau ke tamu Kota Belud sekejap. Ya. Kita cari ikan liking. Betul lah. Di Kota Belud paling banyak tamu desa kita bantu tahun ini. Masa pertama. Okey, kita mau berhibur. Kita ada lagu ini, Tamu Kota Belud. Sabah FM. Bagus, Pak.